Boleh. Nampak tak? Nampak. Tak nampak? Okey. Nampak. Ada. Nampak Okey. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alibah binti Basri, pemegang nombor matrik 060815. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Jual beli atas talian menurut perspektif Undang-Undang Islam. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan saya dengan ekstrak. Penggunaan internet telah membawa dimensi baru dalam dunia perniagaan, khususnya semasa kemunculan bentuk perniagaan e-dagang. Menerusi kepesatan dan kemodenan dunia yang boleh dilihat pada hari ini, penggunaannya adalah sangat efisien kerana penjual tidak memerlukan ruang yang tertentu serta tidak terikat dengan masa. Akad jual beli dalam talian adalah merupakan suatu bentuk akad jual beli yang dilaksana, digubal dan dinyatakan oleh sistem perisian komputer dengan sokongan rangkaian perhubungan internet melibatkan pihak yang saling berjauhan bagi menyempurnakan sesuatu akad. Akad ini seerti dengan transaksi melibatkan aktiviti perbankan, lelongan, jual beli atau lain-lain perkhidmatan. Ianya dilaksanakan sama ada melalui pasar maya atau portal, borang dalam talian, media sosial ataupun email. Disebabkan akad jual beli dalam talian adalah satu kaedah moden dalam membentuk akad, maka satu penjelasan fiqh yang praktikal diperlukan bagi memastikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam fiqh muamalat dipatuhi. Seterusnya, kita beralih pula kepada objektif kajian, iaitu objektif yang pertama adalah untuk mengkaji kaitan antara sistem jual beli atas talian dengan prinsip-prinsip Islam yang diguna pakai. Yang kedua ialah untuk mengenal pasti pandangan ulama dalam keharusan sistem jual beli atas talian. Kemudian bagi metodologi kajian saya pula terbahagi kepada 3, iaitu kaedah kajian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Yang pertama, kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif. Data tersebut dikumpulkan dalam beberapa teknik, iaitu dalam bentuk pemerhatian dan analisis dokumen. Pengumpulan data dan maklumat kajian yang digunakan pula adalah melalui kaedah kajian perpustakaan yang merupakan suatu kaedah bagi meneliti dokumen bertulis dan bahan-bahan ilmiah sama ada karya fiqh, hadis hukum, artikel, buku akademik, tesis ilmiah, laporan kes dan sebagainya berkaitan tajuk kajian saya ini. Kaedah kajian ini adalah untuk memastikan kajian yang telah dilakukan tidak berulang selain berfungsi sebagai panduan. Maklumat daripada bahan-bahan ilmiah termasuklah kajian-kajian lepas difahami untuk dijadikan rujukan. Perpustakaan Nizah turut saya kunjungi bagi mencari buku-buku ilmiah di samping melayari beberapa laman web yang berautoriti, antaranya seperti Google Books bagi memperoleh salinan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bagi teknik analisis data pula ialah menganalisis kandungan, iaitu kandungan teks dan kajian lepas. Baiklah, kita pergi pula kepada dapatan kajian. Bagi definisi, ia terbahagi kepada 2, iaitu definisi jual beli dan definisi jual beli atas talian. Dari segi bahasa, iaitu mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, perniagaan bermaksud urusan berjual beli untuk mencari keuntungan. Manakala dari segi istilah pula, jual beli itu maknanya menyerahkan atau memindahkan kuasa milik sesuatu benda oleh penjual kepada pembeli dengan ada gantinya yang diizinkan oleh syarak, yang mana hukumnya adalah halal dan diharuskan dalam Islam. Manakala jual beli dari segi istilah menurut Imam Hanafi ialah menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah pertukaran barangan dengan barangan lain melalui cara-cara tertentu serta pelbagai lagi pendapat ulama lain yang tersendiri. Walaupun definisi jual beli yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqh agak berbeza antara satu sama lain, namun kesemua definisi tersebut sependapat dalam mengaitkan jual beli sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu. Bagi definisi jual beli atas talian pula, iaitu menurut laman
laman web Wikipedia, pembelian dalam talian ialah proses yang dilakukan pengguna untuk membeli produk atau perkhidmatan dalam internet. Semua jenis media mempunyai laman sesawang runcit, termasuk juga yang tidak mempunyai kedai fizikal atau katalog cetak. Membeli belah dalam talian ialah sejenis perdagangan elektronik yang digunakan untuk urus niaga perniagaan ke perniagaan dan perniagaan ke pengguna. Jual beli atas talian juga boleh dikategorikan dalam jenis jual beli salam pada kebiasaannya. Perkataan salam itu asal maknanya ialah serah atau tangguh yang memberi maksud di sini sebagai jual beli yang disifatkan tanggungan seseorang, yakni jual secara pesanan yang mana pada masa kini disebut order. Seterusnya ialah isu bentuk kontrak dagang. Kontrak secara bertulis merupakan satu bentuk kontrak yang telah dibincangkan oleh ahli-ahli fiqh sejak dahulu lagi. Di samping 3 lagi bentuk kontrak iaitu kontrak secara berlafaz, isyarat dan perbuatan. Ia merupakan salah satu cara melakukan kontrak dan dibenarkan oleh syarak bagi menggambarkan kehendak dua pihak yang berkontrak sama ada kedua-duanya mampu berkata-kata atau kedua-duanya tidak mampu berkata-kata atau salah seorang sahaja yang mampu berkata-kata. Itu juga sama ada kedua-duanya berada dalam satu majlis atau berada di dua tempat yang berlainan. Semasa melakukan sebarang kontrak, lahirnya kehendak daripada dua orang yang berkontrak yang mana merupakan perkara dalaman yang hanya boleh dizahirkan dengan petunjuk-petunjuk luaran daripada kata-kata, perbuatan, tulisan dan isyarat. Hal ini adalah penting kerana ia merupakan asas kepada konsep redha meredai, seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan jual beli dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian, bagi jual beli atas talian menurut maqasid syariah ialah dapat dilihat menerusi 2 sumber utama kepada umat Islam iaitu Al-Quran dan Hadis. Maqasid syariah secara umumnya terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama ialah daruriyat, yang merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam keperluan asasi yang mesti dipenuhi oleh setiap individu. Tanpanya, manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya sama ada di dunia maupun di akhirat. Bahkan, ia merupakan syarat asas wujudnya kelangsungan hidup manusia dan ia bukan keperluan khusus untuk umat Islam sahaja. Bahkan, tetap terpakai kepada manusia secara umum tanpa mengira agama. Antara 5 perkara yang terdapat dalam maslahah daruriyat iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan atau maruah dan menjaga harta. Bagi jual beli atas talian menunjukkan bahawa ia dapat menjaga harta dalam memajukan sistem muamalat orang Islam sekiranya jual beli yang dilakukan mengikut sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak tanpa berunsur riba serta dapat menjaga harta agar barang yang dibeli atau dijual adalah hasil daripada kontrak jual beli yang sah dan halal antara dua pihak dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Dan tidak langsung juga dapat menjaga agama. Terdapat juga bahagian maqasid iaitu hajat, iaitu kemaslahatan yang bersifat keperluan dan hajat bagi memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan perkara-perkara al-hajat tidak membawa kepada kebincangan dalam hidup sebagaimana ketiadaannya perkara-perkara ad-daruriyat, namun ia membawa kepada kesulitan dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, Rasulullah SAW melarang daripada menjual sesuatu yang tidak jelas, yakni gharar seperti ikan di lautan dan burung di udara. Hal ini tujuan menjamin kepentingan pembeli bagi mendapatkan haknya setelah membayar kepada pembeli. Kesimpulannya, perniagaan internet melalui e-dagang yang merupakan hasil daripada perubahan kemajuan zaman ini bukan sahaja memberikan manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. Namun demikian, aspek hukum fiqh berkaitan akad jual beli tidak harus diabaikan bagi memelihara kemaslahatan pihak yang melakukan jual beli tersebut. Islam melarang apa sahaja bentuk perniagaan yang banyak mendatangkan mafsadah kepada kehidupan manusia. Bagi memastikan jual beli atas talian dilaksanakan sesuai mengikut kehendak syarak, maka kaedah dan syarat-syarat yang sepatutnya perlu diikut sebagaimana yang terdapat dalam aturan fiqh. Meskipun hukum jual beli atas talian adalah diharuskan bersesuaian dengan adat dan kemaslahatan masyarakat, bukan bererti manusia boleh memandang ringan terhadap betapa pentingnya keberkatan dan keredaan Allah dalam setiap perniagaan untuk memastikan jual beli yang dilaksanakan adalah berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya berniaga bukanlah hanya sekadar urusan keduniaan dan kepuasan dalam mencari harta untuk kehidupan semata-mata, malah ia menjadi medium dan usaha bagi mendapat ganjaran pahala yang besar. Sekian, itu sahaja daripada saya.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nuradiba atas pembentangan yang amat menarik lah. Boleh saya kira sebentar tadi. Jadi kini kita beralih kepada sesi soal jawab. Bagi sesiapa yang ada pertanyaan boleh ajukan kepada tuan punya badan sendiri, ataupun boleh tulis di ruangan chat. Okey, itu yang saya kira tiada soalan lah. Jadi kita teruslah beralih kepada pembentangan seterusnya, iaitu saya sendiri. Dan pada siapa yang ada soalan boleh tanya selepas pembentangan, insya-Allah. Sebentar ya. Semua nampak? Dah nampak. Tak nampak lagi. Tak nampak lagi? Kak Wafa dah nampak dah. Wafa nampak dah. Okay. Mawaddah. Nampak dah. Mawaddah dengan Adibah tu satu device ya? Mawaddah. Hello. Percubaan. Dengar dia. Apa dia? Mawaddah dengan Adibah tu satu device ya? Satu device. Oh, okey. Buat laptop. Okey, baik-baik. Okay, saya mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada kali ini, pada petang ini saya akan membentangkan poster perbentangan saya yang berunsur ataupun berdasarkan pada artikel yang bertajuk Maqasid Waqaf, perbandingan antara kitab Mughnil Muhtaj dan Fiqh Al-Manhaji. Baik, apabila kita bercakap tentang wakaf ini, ia merupakan satu pengamalan ataupun elemen yang sangat unik lah. Termasuklah kita dan di luar negara dan di mana-mana sahaja. Tetapi pada zaman sekarang ini, wakaf ini telah diamalkan oleh negara barat itu sendiri, tetapi ia tidak dipanggil sebagai wakaf lah, tapi ia dikenali sebagai endowment. Biasa dengar kan endowment kan dekat sektor-sektor kerajaan dan perbankan. Baik, wakaf ini sebenarnya pada hakikatnya ramai orang yang mengamalkan tetapi tidak memahami pengertian wakaf itu sebenar, dan orang tidak mengetahui sebenarnya apakah manfaat ataupun maqasid yang terdapat pada wakaf tersebut. Jadi matlamat ataupun objektif penulisan saya ini adalah berpandukan kepada untuk mengenal pasti sejauh mana ataupun pemahaman terhadap pengamalan wakaf tersebut dan menganalisis perbezaan antara kitab Mughnil Muhtaj dan Fiqh Manhaji. Tetapi penganalisisan ini bukan dilakukan secara mendalam, ia dilakukan secara sederhana lah.
Baik, seperti yang sedia maklum, objektif saya adalah mengenal pasti maqasid yang terdapat dalam pengamalan wakaf tersebut. Seperti yang kita tahu, pengamalan ini sebenarnya setiap amalan mempunyai kebaikan ataupun kelebihan lah. Termasuklah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang berunsurkan pahala. Tetapi di dalam konteks wakaf ini, ramai orang yang salah faham. Salah faham apa? Salah faham wakaf ini sebenarnya apa. Dan ramai orang berfikiran bahawa wakaf ini sama saja dengan sedekah, sama dengan wasiat, faraid dan sebagainya. Tapi hakikatnya tidak sama. Sebagai contoh, wakaf ini satu amalan yang bersifat manfaat itu bersifat berpanjangan. Manakala sedekah ini bersifat sementara saja. Faham Okay, baik, yang kedua adalah objektif ataupun matlamat kajian ini adalah menganalisis perbezaan antara kitab Muqnil Muhtaj dan Fiqh Manhaji. Perbezaan ataupun perbandingan yang dilakukan di dalam kajian ini, artikel ini adalah bukan secara mendalam, maksudnya secara kasar ataupun sejauh mana seseorang itu dapat memahami apabila dia membacanya dan dapat mengamalkan perkara tersebut yang berada dalam kitab Muqnil Muhtaj dan Fiqh Manhaji. Baik, kita terus kepada sorotan kajian. Sorotan kajian ini saya bahagikan ataupun saya pecahkan kepada 4 bahagian. Yang pertama itu maqasid, maqasid syariah. Seperti yang kita tahu, maqasid ini merupakan manfaat lah ataupun hikmah dalam pengamalan tersebut, yang mana ia tertumpu kepada 5 perkara, iaitu menjaga dalam konteks harta. Yang pertama adalah nyawa itu sendiri, agama, harta, nyawa, harta dan keturunan. Tetapi apabila kita sampai kepada maqasid wakaf, ia berbeza menurut mengikut urutan. Iaitu yang pertama kita akan letakkan wakaf sebagai maqasid harta adalah yang pertama, kemudian diikuti dengan agama, nyawa, akal dan keturunan. Baik, kita terus pada wakaf. Dan jika tuan-puan dapat lihat di sini, saya definisikan ataupun saya bahagikan pada sorotan kajian dan dapatan kajian itu terdapat wakaf dan definisi wakaf dalam dapatan kajian itu. Bermaksud di sini, wakaf pada sorotan kajian ini saya menekankan kepada ta'arif yang diberikan kepada para pengkaji-pengkaji moden ataupun dalam artikel-artikel yang terkini tentang pengenalan wakaf itu sendiri. Pada dapatan kajian itu lebih kepada takrifan-takrifan yang diambil daripada kitab-kitab turas dan sebagainya. Baik, wakaf ini dan kita terus kepada pengarang kitab Muqnil Muhtaj. Pengarang kitab Muqnil Muhtaj ini secara ringkasnya kita dapat definisikan sebagai seorang penulis yang amat tersohor lah dalam apa kita panggil, dalam ilmu, dalam dunia Islam inilah. Baik, iaitu yang bernama Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, ataupun lebih dikenal sebagai Khatib Al-Syarbini lah. Dan dalam artikel ini saya telah menjelaskan ataupun menyusun tentang beberapa perkara tentang latar belakang yang pertama, dan yang kedua adalah tentang kitab dan penulisannya, dan ketiga adalah sumbangan-sumbangan yang telah diberikan secara ringkas. Turut diikuti juga dengan pengarang kitab Fiqh Manhaji, yang mana pengarang tersebut bernama Dr. Mustafa Al-Khin. Dikenali sebagai Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab yang pernah kita belajar dulu, Fiqh Manhaji itu, Dr. Mustafa Al-Khin. Dan diikuti dengan, pada hakikatnya pada asalnya dia 2 orang telah menulis kitab ini, 3 orang. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, dan seorang lagi saya tak ingat. Tapi yang tunjang kepada penulisan kitab ini adalah Dr. Mustafa Al-Khin. Baik, pada dapatan kajian. Dapatan kajian mendapati bahawa definisi wakaf ini telah ditakrifkan sejak dulu lagi kitabnya. Pada zaman Rasulullah lagi sebenarnya pada hakikatnya. Tetapi lama kelamaan ilmu itu telah terhakis dan ulama menyambung warisan Rasulullah ini dengan penulisannya, dengan memberi takrifan yang agak berbeza tetapi menuju pada maksud dan matlamat yang sama. Dan yang kedua adalah maqasid. Maqasid wakaf ini saya akan terangkan pada bahagian ataupun pada carta smart chart di situ.
yang kita terus kepada wakaf di dalam kitab Muqnin Muhtaj dulu dan wakaf dalam kitab Fiqh Al-Manhaji. Secara ringkasnya kedua-dua kitab ini diterangkan melalui metod yang lebih kurang sama, tetapi kelebihan yang terdapat daripada kitab Al-Muqnin Muhtaj ini adalah spesialis dia, ia menerangkan secara lebih mendalam. Satu persatu perkataan itu telah dijelaskan dan terdapat beberapa qaul daripada mazhab yang lain yang mendetailkan lagi apa orang kata maksud yang terkandung dalam bait-bait ayat yang telah dituliskan. Sebagai contoh, keharusan. Keharusan itu bagi pendapat siapa dan di mana dan dalam keadaan apa. Sebagai contoh. Dan kitab Fiqh Manhaji ni pula kita boleh kata sebagai lebih moden lah daripada kitab Muqnin Muhtaj, kerana penyusunannya, kita boleh lihat dalam penyusunannya adalah ringkas, padat dan lebih boleh kita katakan sebagai mudah difahami. Baik. Seperti yang kita janjikan, maqasid wakaf. Maqasid wakaf ini pada awalnya akan kita letakkan pada harta. Harta ni kenapa? Kerana wakaf ini memang sinonim dengan harta. Dan kemudian kenapa dengan harta? Dan diikuti dengan agama, nyawa, akal dan keturunan. Harta ini disebabkan, sebagai contohlah saya bagi wakaf harta. Kita memang akan wakafkan harta selalunya. Pada ghalibnya kita akan wakafkan harta. Kita jarang kita akan wakafkan duit dan sebagainya. Sebagai contoh tanah dan baik. Ia akan membawa hikmah ataupun maqasid kepada agama pula. Pada dalam wakaf harta ini akan mendapat manfaat juga kepada agama. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh kita mewakafkan keperluan ataupun alat-alat berperang untuk umat Islam, ataupun wakafkan harta, wakafkan tanah untuk mendirikan masjid. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjaga harta, menjaga ataupun maqasid yang menjaga nyawa. Nyawa ini apa kita boleh cakap sebagai contoh takaful ataupun hibah. Hibah itu adalah merupakan wakaf juga sebenarnya. Cuma nama saja yang agak berbeza, tetapi ia membawa maksud yang sama, iaitu sebagai contohlah menjaga nyawa apabila seorang suami itu berkahwin dengan isterinya dan kemudian dia sempat melakukan takaful ataupun hibah wakaf terhadap isterinya, maka apabila kematiannya, tiba waktu kematiannya, dia akan mendapat sedikit sejumlah wang lah bagi isterinya dalam meneruskan kehidupan. Itu berkaitan dengan nyawa. Yang ketiga adalah akal. Akal ini amat berkait dengan semua perkara seperti mewakafkan harta, sebagai contoh tapak sekolah untuk kita meneruskan pelajaran-pelajaran. Itu menjaga harta, itu menjaga akal maksudnya. Dan yang terakhir adalah keturunan lah. Keturunan ini sama saja seperti yang saya nyatakan ni, wakaf harta tersebut. Baik, perbincangan yang diketengahkan di sini adalah metod penyusunan, takrifan, dalil pensyariatan, rukun dan syarat, manfaat pengalaman dan masalah furu'. Semua ini terdapat kontra dan pro dan pro antara dua-dua kitab, yang mana kadang-kadang dan kadang-kadang ia berat lebih kepada kitab Muqnin Muhtaj, dan yang kadang-kadang ia akan berat kepada kitab Fiqh Manhaji. Setiap kitab itu mempunyai kelebihan dan manfaat yang tersendiri. Baik, konklusinya saya boleh simpulkan di sini adalah berkaitan dengan secara hakikatnya perbezaan ini bukanlah satu perkara yang merumitkan, tapi ia adalah anugerah. Kerana apa? Kerana setiap pengamalan tersebut turut membawakan kepada pahala. Sebagai contoh, mazhab-mazhab yang kita ada sekarang ni yang berlainan lah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan sebagainya. Segala ini ada perbezaan yang terdapat di situ, tetapi ia membawa satu makna, mendekatkan diri kepada Allah dan mendatangkan pahala. Dan kitab-kitab rujukan di sini yang saya gunakan adalah sebagai sedia maklum, memang kita akan gunakan kitab Muqnin Muhtaj dan kitab Fiqh Al-Manhaji, dan tertutup dengan kitab maqasid daripada syekh-syekh ataupun doktor-doktor yang telah terpilih, ternama, dan terdapat lebih daripada 30 rujukan yang saya gunakan. Sekali ini saja perbincangan daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada apa-apa soalan? Boleh tanyakan kalau ada apa-apa soalan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya kira tak ada soalan lah. Jadi kita terus kepada pembentang yang seterusnya, iaitu Nurul Mawaddah binti Azhar. Tafadhal mashkura. Silakan. Boleh dengar ke suara saya? Ada boleh dengar sekejap Saya share. Okay. Yes. Sekejap ya. Internet slow jap. Tak apa. Okey dah. Nampak Oh dah nak nampak? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Okay, dah nampak dah. Okey. Okey, boleh mudah. Okay, baik. Saya mulakan dulu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mawaddah binti Azhar, pemegang nombor menteri 060828. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk hibah dan fungsinya dalam pengurusan harta menurut fiqh Islam. Saya akan mulakan pembentangan saya dengan abstrak. Hibah merupakan satu amalan dalam merancang dan menguruskan harta orang Islam. Amalan hibah yang diamalkan oleh masyarakat pada hari ini telah memperlihatkan kepada satu perkembangan yang baik dalam usaha untuk mengagihkan harta sebelum berlaku kematian. Hibah ni merupakan satu instrumen penting dalam perancangan harta menurut undang-undang Islam. Hibah ialah pemberian harta yang berlaku semasa hidup pemberi hibah, sedangkan wasiat ialah pemberian harta yang berlaku selepas kematian pewasiat. Kertas ini bertujuan untuk memberikan pendedahan tentang konsep hibah dan fungsinya sebagaimana yang telah digariskan oleh hukum syarak dengan memberi fokus dalam konsep fiqh Islam. Hibah perlu dipahami secara mendalam aspek konsep dan aplikasinya dari segi hukum dan cara pelaksanaan. Oleh itu, sekiranya instrumen ini diuruskan dengan teratur dan menepati kehendak syarak, maka nasib golongan yang ada hak dan berhak pasti terbela.
Perbahasan mengenai hibah jelas menunjukkan bahawa ia merupakan satu instrumen yang sesuai untuk diaplikasikan pada masa sekarang dengan syarat ianya tidak bertentangan dengan hukum faraid sekiranya ia dilaksanakan mengikut ketetapan hukum syarak. Okey, baik. Yang kedua adalah objektif kajian. Berdasarkan artikel ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan konsep hibah dalam pengurusan harta pusaka menurut fiqh Islam. Yang kedua, dapat mengkaji pandangan ulama berkaitan hibah dan fungsinya dalam pengurusan harta pusaka. Dan yang ketiga, dapat menerapkan secara mendalam aspek konsep dan aplikasinya dari segi hukum dan cara pelaksanaan. Baik, seterusnya adalah metodologi kajian. Okay, saya menggunakan kaedah kajian yang berbentuk kualitatif iaitu dengan mengumpulkan data melalui beberapa teknik iaitu teknik pengumpulan. Okay, saya menggunakan kaedah dokumen iaitu kajian kepustakaan, mengkaji artikel yang lepas dan saya juga merujuk kitab fiqh serta melayari beberapa laman web yang berautoriti seperti Wikipedia, Google Books dan sebagainya bagi mengumpul data sebagaimana skop kajian. Dan seterusnya analisis data. Saya menganalisis kandungan dan analisis teks berdasarkan kajian dokumen tersebut. Okey. Seterusnya adalah dapatan konsep hibah. Okay. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Ketiga-tiga istilah ni dia mempunyai maksud yang hampir sama, tapi ia berbeza dari segi aspek tujuan pemberian itu. Okey, manakala hibah dari segi istilah ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan, iaitu iwab. Okey, kita pergi ke rukun hibah. Terdapat 4 rukun hibah. Yang pertama adalah pemberi hibah, iaitu al-wahib. Okey, pemberi hibah adalah dia sempurna akal, balik dan matang dan berkemampuan dalam menguruskan harta. Okey, pemberi hibah adalah pemilik mutlak ke atas barang atau harta yang nak dihibahkan itu. Okey, rukun yang kedua adalah penerima hibah. Okey, ini mahub lahu. Penerima hibah, okey, syaratnya adalah penerima hibah ni boleh terdiri daripada sesuatu asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta, ada dia mukallaf ataupun bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah ni bukan seperti dia belum akil balik ataupun dia kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihak. Ya. Okey, seterusnya rukun ketiga adalah harta yang dihibahkan, iaitu al-mauhub. Okey, barang atau harta yang nak dihibahkan itu perlulah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hendaklah barang atau harta yang halal. Yang kedua, hendaklah sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak. Yang ketiga, barang atau harta itu pemberi barang atau harta itu milik pemberi hadiah. Dan yang keempat, ia boleh diserah milikan. Yang kelima, ia benar-benar wujud semasa dihibahkan. Tidak sah hibah itu kalau barang tu belum ada. Contohnya, menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan ataupun dia nak menghibahkan hasil padi tahun hadapan sedangkan kita masih belum tahu atau tak padi tersebut. Dan yang keenam adalah harta tidak bersambung dengan harta pemberi hadiah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok dan bangunan yang tidak termasuk tanah. Baik. Dan rukun yang keempat adalah lafaz ijab dan qabul. Okay. Sirah hijab merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Okey, contoh ijab secara sarih, ini terang, adalah seperti kata pemberi, aku berikan barang ini kepadamu, atau secara kinayah seperti kata pemberi, aku telah menyerahkan hak milik kepadamu, atau aku jadikan barang ini untukmu. Sementara contoh lafaz qabul bagi penerimaan ialah aku terima atau aku redha dan sebagainya. Seterusnya adalah al-qab. Hukum syarak mensyaratkan bahawa pemegangan, pengambilan atau pemilikan barang yang dihibahkan itu hendaklah dengan izin pemberi hibah. Okey, apa maksud al-qab? Al-qab ni dia berasal daripada perkataan qaf, ba dan dad yang sesuatu yang diambil, mendapat sesuatu atau menguasainya dan boleh melakukan tasarruf terhadap barang atau harta tersebut. Okey, terdapat pelbagai pandangan penerimaan barang qab dalam hibah. Okey, kalau ikut mazhab Hambali dengan Maliki, jadi barang dia tak disyaratkan dalam sesuatu hibah, malah dia memedai dengan akal mata-mata. Sebaliknya, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, penerimaan barang merupakan salah satu daripada syarat sah hibah. Mana
daripada mazhab Syafi'i, al-qab, yakni penerimaan barang merupakan syarat iaitu akad hibah dia tak akan sempurna dan tidak akan berkuat kuasa kalau tak akan berkuasa dengan ijab dan qabul semata-mata kecuali selepas al-qab. Okey, seterusnya adalah marat al-maut. Okey, marat al-maut dalam hibah ni bermaksud keadaan di mana seseorang dia sedang derita dengan penyakitnya. Okey, antara keadaan yang ditetapkan oleh syarat ialah penyakit yang biasanya berakhir dengan kematian. Yang kedua, penyakit itu boleh menyebabkan pesakit hilang ingatan atau tidak waras. Ketiga, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan penyakit ini serius membawa maut. Dan yang keempat, pesakit sudah sakit atau menderita dalam tempoh kurang daripada setahun. Okey, jadi pemberi yang melaksanakan hibah ni dalam keadaan marat al-maut yang seperti yang saya cakap tadi. Keadaan di mana pemberi hibah sedang sakit tenat atau sakit yang membawa kepada kematian, maka hibah ni tidak boleh melebihi 1/3 hartanya dan dia tidak boleh dihibahkan kepada ahli waris. Okey, seterusnya adalah hukum penarikan balik atau pembatalan hibah. Okey, hukum asal memberi implikasi pemilikan yang lazim kepada penerima hibah tersebut. Okey, oleh itu pembatalan hibah adalah tidak boleh dilakukan. Namun para fuqaha memberikan pengecualian dengan mengharuskan pembatalan hibah daripada seorang bapa, ibu, datuk atau nenek kepada anak atau cucunya. Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syarat atau berlaku penyerahan penerimaan barang al-qab, maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan. Okey, seterusnya adalah kadar atau bahagian yang boleh dihibahkan. Islam tidak menetapkan kadar atau hak tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan. Ini kerana harta yang nak dihibahkan itu merupakan milik pemberi hibah. Maka terpulanglah kepada pemberi hibah tersebut untuk membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang ingin dihibahkan. Pun begitu, Islam menggalakkan hibah diberikan adil, lebih-lebih lagi jika diberikan kepada anak-anaknya. Jadi kesimpulannya adalah hibah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengurusan harta. Ini kerana hibah merupakan cara nak mengagihkan harta setiap dan faraid. Kerana pembahagian hibah ni berlaku ketika masih hidup. Okay, kesimpulan yang kedua adalah pengetahuan hibah perlu disebarkan dan kesedaran perlu diwujudkan di kalangan masyarakat. Tindakan segera perlu dilakukan secara kerjasama di antara agensi kerajaan, swasta untuk memastikan, iaitu poin yang ketiga, hibah sebagai instrumen perancangan harta untuk menyelesaikan masalah harta beku tidak hanya sebagai simpanan. Dan yang terakhir adalah dan sepenuhnya penghargaan diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof bin Wajid atas tunjuk ajar yang diberikan. Tidak lupa juga kepada ibu bapa saya serta rakan-rakan kerana telah membantu saya untuk membuat kajian ini dengan lebih lancar dan senang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Mawaddah atas pembentangan yang amat jelaslah saya kira untuk kita semua. Baik, kita terus kepada sesi soal jawab. Bagi sesiapa yang ada persoalan boleh tanyakan kepada pembentang kita sebentar tadi. Dan saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang singgah di sidang selari 15 ni. Jelaskan siapa ada soalan? Tak ada soalan. Jadi saya kira saya ada satu soalan lah untuk Cik Nurul Mawaddah. Soalan dia berbunyi macam ni. Sebagai contoh, apakah hukum bagi satu situasi ni? Saya bagi situasi ya. Contoh dia, saya sudah berkahwin dan mempunyai seorang isteri. Lepas tu saya tidak membuat hibah kepada isteri saya. Jadi apakah hukum kat situ? Hukum dia tetap harus ataupun wajib untuk untuk melakukan hibah, kerana hibah ini kan banyak manfaat dia dan ia mendatangkan apa orang kata kemaslahatan nyawa lah bagi isteri.
Jadi apa hukum dia? Wajib ataupun tetap harus? Okey, baik, terima kasih Hafiz atas soalan tu. Okey, minta maaf saya tak dapat buka dulu sebab lain tak okey. Okey, tak apa. Okey. Soalan Hafiz tadi kalau kahwin, kalau tak bagi hibah dekat isteri. Okey. Hibah dalam Islam dia bukan wajib. Dia tak wajib pun. Macam dia haruskan lah. Jadi tak tidak mengapa kalau tak melakukan hibah kepada isteri tersebut. Tapi disarankanlah untuk, ialah sebab kita kita belum tahu apa yang akan jadi lepas ni kan, berlaku kemalangan ke apa-apa ke kematian yang tak dijangkakan kan. So macam kalau kita lakukan hibah ni awal-awal semasa kita hidup, so kita dah bagikan macam harta kita dekat isteri. So maksudnya tak adalah kita akan guna cara faraid atau wasiat untuk bahagian harta. Maksudnya memudahkanlah urusan selepas kematian kita dengan cara hibah tu. Okay, itu je daripada saya. Menjawab ke? Oh, sangat jelas. Okey. Kiranya saya faham dari sini, maksud dia hukumnya tak harus, tapi Allah dah untuk kita lakukan hibah lah untuk isteri kita jika Ya. Okey. Dia tak wajib lah dalam Islam untuk tu, tapi digalakkan lah. Okey, baik, sangat jelas. Terima kasih. Okey, tanpa membuang masa, kita akan Sama-sama. terus kepada pembentang yang terakhir kita pada sidang selari 15. Saya persilakan mana? Wafah Qarirah binti Muhammad Zainuddin untuk melakukan pembentangan. Sekejap Tes. nak share. Tes dengar tak? Jelas tak? Oh, alhamdulillah, jelas. Alhamdulillah. Sekejap Okey, nampak Wafah? Ke tak keluar lagi? Takat ni belum lagi. Tak keluar lagi? Dah keluar dah? Ke tak keluar lagi? Nampak putih. Oh, Ada Hafiz, ada. ada. Tak apa. Kita tunggu Wafat nampak. Okey. Okey. Dah nampak dah. Okey. Okey. Sekejap Boleh mula ke? Sekejap. Okey, baik. Okey, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wafah Qarirah binti Muhammad Zainuddin, memegang nombor matrik 060821. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini, saya akan membentangkan tentang aplikasi konsep taklid dalam bab najasah wa izalatuha tinjauan berdasarkan kitab Buyah At-Tullab. Secara umumnya, agama Islam telah menjelaskan dengan lengkap dan terperinci berkaitan dengan soal najis dan cara untuk menyucikannya. Terkadang, umat Islam kebanyakannya kurang mengambil berat berkaitan dengan najis, walaupun permasalahan ini telah banyak dibahaskan oleh para ulama'. Oleh hal yang demikian, sangatlah penting bahawa umat Islam untuk memantapkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan najis dan jenis-jenisnya. Islam telah menetapkan panduan hidup untuk kesejahteraan umatnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, taharah dan bersuci terbahagi kepada dua, iaitu bersuci daripada hadas
Yang kedua adalah bersuci daripada najis. Namun demikian, kajian ini hanya memfokuskan tentang bersuci daripada najis. Terdapat pelbagai kemaslahatan yang dapat diperolehi di sebalik pensyariatan hukum syarak, terutama dalam bab najasah wa izalatuha. Justeru, bersuci bukan sahaja disyariatkan dalam ibadat, malah ia menjadi satu saranan dalam kehidupan seharian yang mana pensyariatan hukumnya mampu membawa kemaslahatan kepada manusia sama ada dalam bentuk mendatangkan mudarat ataupun menolak kepada kemudaratan. Antara objektif kajian ini adalah untuk meninjau serta mengaplikasi konsep taklid dalam bab najasah wa izalatuha berdasarkan kitab Buyah At-Tullab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif iaitu menganalisis kandungan teks terhadap kitab Buyah At-Tullab yang menumpukan tentang konsep taklid dalam bab najasah wa izalatuha bagi mencapai objektif kajian. Kajian ini telah dijalankan dengan membuat kajian perpustakaan atau kaedah analisis dokumen sebagai instrumen untuk mendapatkan data. Dari segi dapatan kajian pula, pengertian najis menurut kitab Buyah At-Tullab, najasah pada bahasa adalah sesuatu yang diluat yang diambil daripada bahasa Patani. Manakala pada istilah pula ialah dihadkan dia yang membawa maksud setiap yang diluat iaitu sesuatu yang menjijikkan atau kotor yang menegah sah sembahyang sekira-kira tiada dimudahkan dia. Adapun yang dimudahkan itu iaitu orang yang ketiadaan air dan juga tanah. Seterusnya kita pergi kepada bentuk najis. Najis terbahagi kepada dua bahagian iaitu najis ain dan juga najis hukmi. Najis ain adalah najis yang boleh dikesan dengan panca indera dan mempunyai sifat warna, bau dan juga rasa. Najis hukmi pula adalah najis yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan sifatnya tidak boleh dikesan dengan panca indera. Manakala ain pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang pertama jamad iaitu tidak bernyawa dan yang kedua iaitu hayawani iaitu bernyawa. Semua ain yang jamad adalah suci melainkan ada nas yang menyatakan itu najis iaitu antara contohnya adalah setiap yang memabukkan lagi cair, antara contohnya adalah arak dan juga tuak. Yang kedua adalah hayawani. Sekalian hayawani itu juga suci melainkan terdapat dalil yang mengharamkannya seperti anjing dan juga babi. Antara alat yang boleh digunakan untuk taharah adalah air dan juga debu tanah. Air adalah alat utama yang digunakan untuk taharah, manakala debu adalah pengganti kepada air. Seterusnya kita pergi kepada kategori najis dan cara untuk menghilangkannya. Terdapat 3 jenis najis dalam Islam iaitu najis mughallazah, najis mutawassithah dan juga najis mukhaffafah. Setiap jenis najis ini mempunyai cara yang tersendiri untuk menghilangkannya. Okey, kita pergi yang pertama dulu iaitu najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis anjing dan juga babi serta yang lahir daripada salah satu daripada keduanya dan segala yang berkaitan dengannya. Cara untuk menyucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali basuhan air mutlak dengan salah satu daripadanya adalah air yang bercampur dengan tanah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak minum dan tidak makan selain daripada susu ibunya yang mana umur kanak-kanak tersebut belum capai 2 tahun. Ia dianggap najis ringan kerana ia boleh disucikan tanpa basuhan biasa. Cara untuk menyucikan najis ini ialah dengan direnciskan air sehingga dia meliputi tempat najis tanpa air itu mengalir. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini adalah selain daripada najis mughallazah dan juga najis mukhaffafah seperti air kencing manusia dan juga binatang, darah yang mengalir dan sebagainya. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan yang perlu dibasuh dengan air mutlak. Seterusnya kita pergi kepada konsep ta'lil. Ta'lil adalah sesuatu perkara yang kewujudannya akan menyebabkan berubah kepada sesuatu keadaan kepada sesuatu keadaan yang lain. Ta'lil juga adalah proses pensyarian ilah yang boleh diertikan sebagai suatu ijtihad rasional yang untuk mengesan, menerang dan mentafsir ilah hukum hakam yang terkandung dalam nas syarak. Okey, berdasarkan perbincangan di atas, maka pelbagai konsep ta'lil yang boleh diaplikasikan dalam bab najasah wa izalatuha menurut kitab Buyah At-Tullab. Subtopik yang pertama adalah air sebagai medium untuk menyucikan najis. Sebagaimana yang kita ketahui, air adalah suatu unsur yang digunakan semenjak zaman bersamaan untuk tujuan pembersihan
selain daripada tujuan-tujuan lain. Bahan selain air daripada jenis-jenis cecair, kita tahu dia tidak boleh diterima dan tidak memadai untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Maka dapat difahami bahawa penggunaan air adalah sesuatu yang boleh difahami ilahnya. Justru ia boleh dikiaskan kepada bahan yang lain selain daripada air asalnya, wujud sifat atau ilah yang sama iaitu menyucikan. Yang kedua adalah bilangan basuhan. Najis mughallazah adalah merupakan najis yang paling berat. Oleh itu, cara menyucikan najis mughallazah memerlukan 7 kali basuhan termasuk 1 kali yang dicampur dengan tanah. Maka dapat difahami bahawa ilah untuk membersihkan najis mughallazah adalah 7 kali basuhan dan juga disertai 1 kali tanah. Sekiranya seseorang itu tidak membasuh najis mughallazah dengan 7 kali basuhan dan disertai dengan tanah, maka tujuan untuk membersihkan najis mughallazah itu tidak kesampaian. Yang terakhir adalah membersihkan diri daripada najis menyebabkan boleh solat. Membersihkan najis daripada tubuh badan, tempat dan pakaian menyebabkan seseorang itu boleh mendirikan solat. Sekiranya seseorang itu menanggung najis, maka dia ditegah untuk mendirikan solat. Hal ini demikian kerana untuk mendirikan solat, seorang hamba wajiblah memastikan tubuh badan, pakaian dan juga tempat untuk mendirikan solat itu bersih daripada sebarang najis. Maka dapat difahami bahawa seseorang yang menanggung najis tidak boleh mendirikan solat sehingga dia menyucikan najis tersebut. Oleh itu, menyucikan najis merupakan ilah kepada membolehkan seseorang itu mendirikan solat. Okey, secara kesimpulannya, hasil daripada pembincangan kajian ini dapat disimpulkan bahawa konsep bersuci daripada najis dan kotoran menurut kacamata Islam amat luas dan sempurna. Pelbagai konsep ta'lil yang boleh diaplikasikan dalam bab najasah wa izalatuha, tinjauan menurut kitab Buyah At-Tulab. Ini membuktikan bahawa betapa luasnya konsep ta'lil dalam bab najasah wa izalatuha dan betapa Islam mengambil berat tentang soal kesucian dan ianya menjadi tujuan utama yang disyariatkan bagi membuktikan syariat Islam itu bersifat fleksibel yang universal, justru ia sesuai diamalkan di setiap zaman dan juga tempat. Akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik serta rakan-rakan seperjuangan saya yang tidak terhingga di atas segala pengorbanan sepanjang proses menyiapkan kajian ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang terakhir kita pada hari ini. Dan saya kira amat jelaslah pembentangan yang telah diberikan oleh Cik Wafa Qarirah kita pada hari ini. Jadi saya terus kepada pertanyaan ataupun persoalan yang timbul. Mana tahu ada persoalan yang tertanya-tanya lah apa nak tanya kan. Tentang pembentangan tadi sangat jelas, tapi takut ada lagi yang tak faham. Dari kalangan penonton kita, boleh tanyakan sila jika ada persoalan. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan. Soalannya berbunyi, apakah dalil penentuan cara untuk menyucikan najis mughallazah dan juga mukhaffafah? Itu je soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk persoalan Mawadah, apakah dalil penentuan bagaimana cara untuk menyucikan najis mughallazah dan juga mukhaffafah? Untuk menyucikan najis mughallazah ni, dia terdapat banyak dalil, antaranya berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud apabila dijilat bekas seseorang kamu oleh anjing, maka hendaklah dia dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satu daripadanya air bercampur dengan tanah. Maka kita dapat lihat bahawa di sini cara yang kita belajar sekarang untuk membersihkan najis mughallazah tepat dengan hadis yang saya sebut tadi. So yang kedua, cara hadis yang berkaitan dengan cara membersihkan najis mukhaffafah yang ini berdasarkan perbuatan Rasulullah. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu, pernah seseorang bayi lelaki dibawa kepada Rasulullah, lalu bayi tersebut kencing di atas bajunya. Baginda kemudian meminta air lalu
merencis ataupun menuang kepada tempat najis tersebut dengan air. Jadi apa yang kita belajar sekarang bertepatanlah dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Jelas tak Nurul Mawadah? Jelas. Okey, ada lagi persoalan daripada penonton kita? Mana tahu ada Cik Masyitah Agus. Ada persoalan untuk kita punya pembentang terakhir ni? Saya kira tak adalah. Jadinya saya lah sebagai penutup lah persoalan. Soalan terakhir untuk kita pada hari ini. Untuk kita pula. Untuk Cik Wafa. Soalan dia berbunyi, betul ke kalau saya cakap ataupun saya andaikan ataupun saya membuat konklusi maqasid untuk tajuk Cik Wafa ni dia menjaga maqasid harta dan akal. Betul ke? Okey, berdasarkan soalan Sebab dia berkaitan dengan kebersihan kan? Isma Hadi, harta dan juga akal. Saya kira dalam menjaga harta tidak nampak sangatlah maksudnya. Kalau menjaga akal mungkin ya, sebab kalau kita duduk dalam suasana yang tidak kondusif seperti kotor ataupun banyak sampah sarap, so akan menjejaskan fikiran kita untuk berfikirlah maksudnya. Akan mengganggu kita punya lifestyle. Itu. Okey, baik. Menjawab. Okey, saya kira dengan berakhirnya pembentangan kita yang terakhir tadi, maka berakhirlah sidang 1 bagi sidang selari yang pertama ini pada petang ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada para pembentang dan para penonton sebentar tadi. InsyaAllah sidang selari 2 akan bersambung sebentar lagi pada pukul 5.30 petang. Sekian, terima kasih. Semua boleh bersurai insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Tadi aku dalam otak tadi nak cakap benda lain. Tak, aku saja je sebab dia orang present tu macam tak cukup masa. Tadi aku, ya Allah, terlebih gila, tak tengok jam. Terlebih sikit lah. Aduh, dengan tak tahu cakap benda yang mengarut yang aku cakap. Aku seorang yang tanya. Cukup tepat. Lepas tu boleh keluar ke ni sidang ni?